saya Muhammad Adi Akif bin Zafran dan matrik saya 17 DEP 21F10225. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor geofizikal di tanah Melayu. Apakah itu geografi fizikal? Suatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal tanah Melayu semenanjung yang dikenali Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan peradaban besar dunia Cina dan India melalui kegiatan perdagangan. Persekitaran tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindungi daripada bencana alam. Seterusnya, suasana ini secara tak langsung telah mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bersikeras kerana punca rezeki yang mudah dan terdapat hasil daripada tanah yang subur, laut yang kurang bergelora dan hutan yang kaya dengan semua makanan. Ini akan memustahilkan masyarakat akan ditipu keguluran. Faktor geografi fizikal. Yang pertama, terletak di laluan perdagangan timur dan laut. Kedudukan semenanjung tanah Melayu di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Ianya menjadi tumpuan kepada para pedagang asing dan sekaligus memainkan peranan sebagai penyambung kawasan perdagangan utama di dunia pada ketika itu, iaitu di antara benua India dan benua China. Faktor yang kedua ialah pelabuhan Melaka terhindar daripada angin monsun. Pulau Sumatera menghalang tiupan angin monsun barat daya, manakala Bajan Tuansa dapat menghalang tiupan angin monsun timur. Hal ini akan membolehkan para pedagang dari asing dagang ke pelabuhan Melaka dengan selamat. Faktor yang terakhir ialah bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Ini menjadi penunjuk utama kepada para pedagang untuk berlayar ke Melaka dan tempat yang strategik untuk memerhati dan menguasai Selat Melaka. Secara kesimpulannya, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala pelakuan dan kemajuan tinggi, halus dan baik. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah sangat penting kerana boleh membantu pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan sekelas saya dan pensyarah saya Miss Rahimah binti Kalim. Nama saya Nur Nabila Insyirah binti Rami Iswandi dengan nombor matriks 17 DEP 21F1051. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama ialah maksud geofizikal. Geofizikal adalah satu cabang geografi yang didedikasikan untuk kajian, analisis dan pemahaman. Ia merupakan sains semula jadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam persekitaran semula jadi, seperti atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Ianya bertentangan dengan persekitaran budaya atau persekitaran terbina domain geografi manusia. Seterusnya, kita ada kedudukan geografi memainkan peranan sebagai interaksi antara tamadun. Yang pertama, kita ada kedudukan geografi Tanah Melaka. Yang kedua, muara sungai Melaka yang dalam. Yang ketiga, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau. Yang terakhir, kita ada tempat pertemuan angin monsun, timur laut dan barat daya. Muara sungai yang dalam membolehkan kapal-kapal melabur dengan mudah. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau menjadi petunjuk kepada kapal yang melalui Selat Melaka. Ianya juga menjadi benteng pertahanan sebagai panduan kapal pedagang. Seterusnya, kita ada faktor yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Kedudukannya yang sangat strategik untuk pedagang dunia untuk datang berdagang di Tanah Melayu. Laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar, China dan India melalui kegiatan perdagangan. Faktor yang kedua ialah sumber dan produk pertanian dari alam Melayu. Yang pertama, kita ada biji hitimah, yang kedua rempah ratus, yang ketiga kelapa sawit dan yang terakhir teh. Selanjutnya, kita ada antara tempat produk pertanian dari alam Melayu yang masih ada hingga sekarang. Yang pertama, Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association yang berada di Sarawak. Yang kedua, kita ada Boh Tea Plantation di Taman Sungai Palas, Berincang 39100 Malaysia. Yang terakhir, kita ada kesimpulan. Apa yang saya dapat rumuskan di sini ialah
Kedudukan geografi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun. Sebagai contoh, yang kita dapat lihat di sini ialah kedudukan geografi Tanah Melaka. Kedudukannya sangatlah strategik untuk pedagang datang untuk berdagang dan ia menjadi daya tadikan para pedagang untuk mendapatkan hasil di Tanah Melayu, yang terutamanya ialah rempah ratus. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pencara saya, Cik Rahimah binti Rahim. Saya Muhammad Fakrullah bin Muhammad Hairul Kuah, nombor matrik saya 17DEP21F1019. Saya ingin membentangkan tentang faktor geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya ialah pengenalan. Geofizikal adalah satu cabang sains yang mengkaji tentang permukaan bumi, iklim, ekosistem, flora dan juga fauna. Persekitaran geofizikal berkait rapat dengan etika dan peradaban kerana pembentukan sesuatu etnik melalui sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Tetapi, peradaban tidak dipengaruhi secara langsung oleh persekitaran geofizikal kerana ia bersifat universal dan melampaui batas etnik dan bangsa. Seterusnya ialah faktor geofizikal di Tanah Melayu. Yang pertama ialah kawasan yang strategik. Tanah Melayu dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan juga Laut Selat Melaka. Tanah Melayu juga sesuai dijadikan sebagai laluan pedagang-pedagang luar untuk berhenti berehat ketika mereka sedang berlayar. Bukan itu saja, Tanah Melayu juga berkedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam seperti gempa bumi dan sebagainya. Yang kedua ialah sumber bahan mentah yang banyak. British menjajah Tanah Melayu untuk mengeksploitasi bahan mentah di Tanah Melayu. Tanah Melayu juga dijadikan sebagai tempat kegiatan perdagangan pedagang luar kerana mempunyai sumber bahan mentah yang banyak yang dapat menghasilkan sesuatu produk siap. Contoh sumber bahan mentah yang terdapat di Tanah Melayu ialah biji timah, getah, emas dan juga petroleum. Slide seterusnya ialah penutup. Kesimpulan yang saya dapat buat dalam tajuk ini ialah ilmu tentang etika dan peradaban sangat penting kerana dapat membantu mengukuhkan pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Bukan itu saja, etika dan peradaban yang baik dan berkualiti juga dapat mencerminkan imej negara yang baik dan negara tidak akan dipandang serong. Di bawah saya sertakan sumber rujukan yang saya rujuk. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahzainuddini binti Syafiq Azmi. Nombor matrik saya 17 DEP21F1027. Hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya ialah maksud geofizikal. Geofizikal dikenali sebagai geosistem atau fisiografi. Geofizikal ialah cabang geografi yang didedikasikan untuk kajian analisis dan pemahaman tentang permukaan bumi, corak, proses dan elemen semula jadi. Dalam konteks ini, geografi fizikal memberi tumpuan di atas ruang dan elemen semula jadi seperti relief, tanah, iklim, tumbuhan dan perairan darat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tanah tinggi di semenanjung Malaysia. Tanah tinggi terletak di bahagian tengah semenanjung Malaysia. Tanah tinggi terpanjang ialah banjaran Titi Wangsa iaitu sepanjang 500 km yang terletak di timur banjaran Bintang. Contoh banjaran ialah banjaran Bintang, Benong, Tahang dan Pantai Timur. Yang kedua ialah tanah tinggi Sarawak. Kawasan tanah tinggi terletak di kawasan pedalaman. Purata tinggi ialah 1,200 meter. Gunung Murud adalah tertinggi di banjaran Tamak Abu pada ketinggian 2,425 meter. Dan ketiga ialah tanah tinggi di Sabah. Tanah tinggi di Sabah adalah 60% daripada kawasan Sabah ialah Gunung Ganang. Gunung Kinabalu dan Gunung Tambu Yukon merupakan gunung tertinggi di utara Sabah. Contoh yang ada di Sabah ialah Gunung Kinabalu. Ialah gunung tertinggi dengan ketinggian 4,095 meter. Okey, yang seterusnya ialah ciri-ciri tanah tinggi di Malaysia. Yang pertama ialah bentuk.
Ianya berbentuk cerun dan curam dan mempunyai ketinggian melebihi 500 hingga 600 meter. Antara sektor manusia yang terdapat di gunung ialah sektor pertanian, pelancongan dan sebagainya. Antara sektor pertanian ialah boleh menanam buah-buahan, contohnya di Cameron Highland, dan menjadi tempat pelancongan seperti di Gunung Jerai, Kedah. Ciri tanah tinggi di Malaysia ialah iklim persekitaran yang sejuk dan sesuai dijadikan tempat beriadah, contohnya di Gunung Kinabalu, Sabah dan Gunung Jerai di Kedah. Okey, ciri yang ketiga ialah fizikal yang diliputi dengan hutan tropika yang mempunyai berbagai jenis flora dan fauna. Antara aktiviti manusia ialah pemalakan dan perkemahan. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan tanah tinggi. Yang pertama ialah ekonomi. Terdapat sektor pertanian yang membantu masyarakat untuk menyara diri dan keluarga. Contohnya ialah pertanian dapat menanam teh dan buah-buahan, contohnya yang berada di Cameron Highland. Dengan hasil penanaman itu, mereka mendapat pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Contohnya dengan menjual tanaman mereka di pasar malam atau di kedai-kedai untuk para pelancong berkunjung dan membeli hasil penanaman mereka. Okey, kepentingan yang kedua ialah teknologi. Pelbagai teknologi yang dicipta menjimatkan tenaga dan masa masyarakat. Contoh teknologi ialah penanaman secara hidroponik, penciptaan baja organik dan sebagainya. Kepentingan yang ketiga ialah pelancongan. Sektor pelancongan maju dengan kunjungan pelancong-pelancong, contohnya tempat pelancong ialah di Cameron Highland dan juga di Genting Highland. Ini adalah contoh tanah tinggi Cameron. Dan yang ini pula ialah tanah tinggi Genting yang mempunyai taman tema yang terbesar di Malaysia. Okey, yang terakhir ialah kesan kemajuan di tanah tinggi. Yang pertama ialah dapat memajukan sektor ekonomi negara. Dengan etika dan peradaban yang baik, sektor ekonomi di tanah tinggi dapat dimajukan lalu dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju. Contohnya negara maju ialah di Jepun dan Belgium. Kesan yang kedua ialah dapat memajukan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian. Peluang pekerjaan dalam sektor pertanian di tanah tinggi akan diminati oleh generasi muda. Contoh cara untuk menarik minat generasi muda dalam sektor pertanian dengan menawarkan anak-anak muda ke sekolah pertanian ataupun mengadakan kempen khas untuk anak-anak muda yang menyertai program dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Kesan yang terakhir ialah dapat mengembang maju dengan sektor pelancongan. Sektor pelancongan dapat giat aktif dengan kedatangan pelancong-pelancong ke tanah tinggi di Malaysia. Contohnya, kawasan yang menarik di tanah tinggi ialah hutan tropika, taman permainan, ladang buah dan sebagainya. Secara kesimpulannya, faktor tanah tinggi merupakan faktor geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban. Tanah tinggi ialah alam semula jadi yang penting bagi manusia untuk menyara diri dan dapat memajukan ekonomi negara. Kita mestilah menyayangi alam semula jadi dengan tidak mencemarkan kawasan untuk kepentingan negara. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syarizal bin Muhammad Zazid. Matric number adalah 17 DEP 21F1005. Seperti anda lihat di skrin yang dipaparkan, saya ingin bertanya tentang faktor persekitaran geofizikal laut. Yang pertama adalah pengenalan. Laut ialah jasad air masin terhubung yang meliputi melebihi 70% daripada permukaan bumi. Laut dia menyederhanakan iklim bumi dan mempunyai peranan yang penting dalam kitaran air, kitaran karbon dan kitaran nitrogen. Laut digunakan dalam nama-nama lautan lebih kecil, sebahagiannya dikelilingi daratan dipanggil lautan Ireland. Sementara lautan yang besar pula dipanggil lautan Pasifik.
Kawasan persisiran laut sering menjadi tempat tarikan pelancong luar untuk datang melancong. Seperti di Malaysia terdapat Pulau Tioman, Pulau Pangku dan sebagainya. Lautan juga menjadi kawasan dan laluan perdagangan luar untuk keluar dan masuk. Di Malaysia terdapat kawasan perikanan dan kedudukan yang strategik. Yang kedua adalah budaya hidup di kawasan laut. Perumahan mereka adalah di atas air dan rumah mereka majoriti adalah rumah kayu. Dan kenderaan mereka adalah sampan, kayak dan bot kecil sebagai pengangkutan harian mereka untuk mereka pergi ke satu tempat yang lain. Majoriti pekerjaan mereka adalah untuk menangkap ikan atau hidupan laut. Ini adalah contoh-contoh gambar yang saya terangkan sebentar tadi. Adalah sosioekonomi. Ia menjadi sumber bekalan makanan dan minuman kepada manusia kerana mereka kaya dengan sumber-sumber tersebut. Selain itu, mereka mengeksportkan bekalan makanan kepada pembeli secara sejuk beku dan segar. Ia juga menjadi tempat tarikan pelancong luar untuk datanglah. Selain itu, ia menjual koleksi atau barangan laut yang bernilai seperti terumbu batu, cengkerang ataupun perjumpaan harta karun yang mereka jumpai di laut. Seterusnya adalah kepentingan geofizikal laut. Pertama adalah pembekal utama. Ia menjadi sumber mineral ataupun bahan mentah. Kedua adalah memberikan kepentingan terhadap sektor pelancongan dan perikanan. Sejurus dapat memajukan ekonomi negara. Seterusnya adalah salah satu sumber rezeki kepada nelayan. Seperti contoh, apabila pelancong luar datang ke tempat mereka, para nelayan ni boleh menjualkan ikan kepada para pelancong. Dan hasil pada penjualan tersebut dapatlah pendapatan ataupun sumber rezeki mereka demi menyara kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Seterusnya adalah laut juga adalah perhubungan dan pengangkutan laluan perdagangan. Terakhir adalah kawasan rekreasi dan penyederhanaan suhu. Ia adalah kawasan menarik, mempunyai keindahan alam yang semula jadi dan menjadi tempat untuk menenangkan fikiran. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kawasan laut memainkan peranan yang penting dari pelbagai aspek, terutamanya kepada manusia. Seterusnya adalah menjaga keselamatan persekitaran laut. Ini adalah amat penting dan pihak-pihak tertentu perlu menguatkan kuasa undang-undang persekitaran laut demi menjaga keamanan dan keselamatan para pelancong dan keselamatan mereka terjaminlah. Dan akhir sekali adalah kebersihan perlu diutamakan. Dan apabila contoh lautan tu kotor dan tercemar, pelancong luar ni tidak tertarik untuk datang ke tempat yang menarik di Malaysia. Disebabkan itu, kebersihan di lautan ni, persekitaran dia perlu dijagalah. Yang terakhir ini adalah saya punya sumber yang saya dapat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.